Khaybar satu kawasan yang gak jauh daripada kota Madinah. Ketika Nabi membawa tentera untuk memerangi kepada Yahudi Khaybar, maka baginda Rasulullah SAW pada beberapa langkah pertama peperangan itu dimenangi oleh kaum muslimin. Lalu setelah itu Yahudi Khaybar ketuanya menghantarkan utusan untuk berdamai. Ketika ditawarkan untuk berdamai, Nabi menerima perdamaian itu. Kalau konsep masalah jihad itu adalah membunuh semua, kenapa Nabi menerima perdamaian dengan Yahudi Khaybar? Di saat Nabi menang, bukan dalam keadaan Nabi terjepit, bukan dalam keadaan tertekan, bukan dalam keadaan kalah, dalam keadaan menang. Tak cukup menerima perdamaian saja, apa yang ditawarkan oleh pihak Yahudi Khaybar dan diterima oleh Rasulullah. Yahudi Khaybar menawarkan kepada Nabi, Yahudi Khaybar ini mempunyai kekayaan banyak, tanaman korma. Katanya, ini hasil daripada korma, kita bagi. Yakni sebahagian diambil oleh kaum muslimin, sebahagian diambil oleh bangsa Yahudi. Nabi bersetuju. Bukankah harta rampasan perang itu, kalau dimenangi oleh kaum muslimin, adalah menjadi hak kepada kaum muslimin? Ya, tapi Nabi menerima untuk diberikan haknya kepada kaum Yahudi. Bukan nak tolak, bukan nak menunjukkan rendah, bukan nak menunjukkan lemah, nak tunjuk ini agama toleransi. Nak tunjuk ini agama adalah berdamai dengan sesiapa saja yang mahu mendokong kepada perdamaian. Bukan agama kejam, bukan agama pertumpahan darah. Nabi berdamai. Nabi akur dengan apa yang ditawarkan oleh kaum Yahudi supaya dibagi daripada daripada tanaman korma itu, sebahagian diberikan kepada kaum muslimin, sebahagian diambil oleh mereka sebagai sumber kehidupan mereka. Kalau diambil semua, macam mana mereka nak hidup? Apa tujuannya? Nak tunjuk ini agama-agama yang bertoleransi dengan agama yang lain, bukan agama yang kejam. Setiap tahun dihantar Abdullah bin Rawaha, dan Nabi sentiasa tepat dan adil. Bila mana mengagihkan yang mana hak kaum Yahudi diberikan, yang mana hak kaum muslimin diambil oleh Nabi SAW. Sampai tiba satu masa, Abdullah ibn Rawaha ketika dihantar oleh Rasulullah untuk mengira berapa itu kadar korma milik kaum Yahudi Khaybar, maka seorang pengetua Yahudi datang kepada Abdullah ibn Rawaha. Katanya, ya Abdullah, kamu punya kiraan ini selalu tepat. yakni kiraannya itu selalu tepat betul. Apa kata kamu kira ini bagi tahu kepada Muhammad bukan kiraan yang tepat, bagi kiraan yang kurang. Disuruh tipu kepada Nabi SAW. Tidak tahu siapa yang dipengaruhi untuk diajak berkhidmat.